مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita dah habis kitab Ahkamus Solah kan. Dia terakhir dekat jenazah. Kitab Ahkamus Solah. Kalau siapa perasan, mula-mula dulu kita baca Kitab Ahkamis Solah. Lepas tu fasal. Betul? Fasal sampailah urusan jenazah. Kemudian selesai pada bahagian fasal urusan jenazah, masuk kepada Kitab Ahkamis Zakah. Masuk dalam kitab menjelaskan tentang hukum-hukum ketentuan-ketentuan zakat. Wahia lughatan an-nama. Zakat secara bahasa. Zakat ni secara bahasa ni bermakna berkembang. Zakat bahasa berkembang. Zakat berkembang. Wa syar'an ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin. Itu secara syarak. Apakah zakat secara syarak? Ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin. Ada 3 benda khusus. Dia tengok. Zakat secara syarak adalah satu nama bagi harta khusus. Nama harta khusus yang diambil dari harta yang khusus dengan kriteria yang khusus. Khusus ni maksudnya tertentu lah. Ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin. Faham? Itulah zakat. Dan ada satu lagi 4. Yusrafu li ta'ifatin maksusatin, dan ditasarrufkan, diberikan kepada golongan manusia yang tertentu. Jadi bukanlah semua yang namanya harta tu perlu zakat. Bila kita tengok, baju banyak kena zakat baju tak ada istilah baju zakat. Hadiah ada. Sedekah ada. Ni awak punya beg ni, collection beg ni banyak sangat, kena zakat ni. Kasut banyak sangat kena zakat kasut tak ada istilah zakat kasut. Tak ada istilah zakat handbag. Tak ada istilah zakat lipstick, Sobella ke apa ke, tak ada. Jadi harta khusus, nama harta khusus yang diambil dari harta yang khusus dengan kriteria. Ala wajhi makhsusi ni maksudnya dia ada cara untuk zakat tu, ada cara. Dia bukan kena zakat sesuka hati, paksa orang bayar zakat. Dia ada cara dia. Dan yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, dan diberikan juga pada orang-orang yang tertentu. Ni zakat. Zakat dia lain dengan yang namanya hadiah. Zakat wajib. Kalau hadiah, sedekah itu kesunahan, sunat. Tetapi kalau dalam Quran, zakat tu dipanggil sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillah. Cuba tengok juz 10 muka surat sebelah kiri. 10 ke 9? Lama sangat tak baca. 10. Kita tengok ada muka surat sebelah kiri. Sedekah. Dalam Quran dia Allah sebut sedekah. Zakat tu sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir. Wal masakin, dan orang miskin.
wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang mu'allaf, orang-orang mu'allaf yang hati dia ni, mu'allaf ni dia bukan, kalau istilah kat Malaysia ni, mu'allaf ni orang Islam masuk orang kafir masuk Islam, betul. Biar dia dah masuk 10 tahun lepas pun dia akan bagi dia ni mu'allaf betul tak? Tapi mu'allaf yang betul yang dapat zakat itu adalah orang kafir yang dia ada cenderung kepada Islam, dia rasa nak masuk Islam, maka orang yang macam dia itulah yang boleh dapat zakat. Dia ada hak untuk dapat zakat. Bila orang bagi zakat dekat dia, mungkin dia akan lembut hati dia untuk masuk ke dalam Islam. Oh, macam ni Islam. Dari suka sedekah semua. Itu sekadar penjelasan pendek saja. Nama harta khusus nama harta yang tertentu yang diambil daripada harta yang tertentu dengan cara yang tertentu dan diberikan juga kepada golongan manusia yang tertentu. Tak semua orang dapat zakat. Sekarang kita tengok Haidah. Haidah boleh dapat zakat tak? Contoh saya nak bayar zakat, boleh tak saya nak bagi? Haidah, ni zakat saya nak bagi kat Haidah, boleh tak? Oh, dia lag. Yang tak lag Nabil S. Boleh. Tak apa lag. Nabil S. Contoh saya dah sampai haul, saya dah sampai nisab untuk bayar zakat. Saya nak bagi zakat ni untuk menggugurkan kewajipan saya dalam masalah zakat ni. Saya nak bagi duit zakat saya kepada Nabil. Boleh tak? Saya rasa tak kot. Oh, okey, orang kaya ni. Tak layak sebab apa? Sebab apa tak layak? Sebab saya rasa masih berkemampuan lagi. Berkemampuan Ya. Dalam 7 golongan tu tak ada orang Islam, orang fakir bukan, orang miskin bukan, orang mu'allaf bukan. Betul kan? Orang di jalan Allah pun bukan. So kita tengok nama saya tak ada dalam keluar zakat, orang dapat zakat ni. Bila tak ada, jangan nak pergi pusat zakat dan minta zakat. Pergi bayar zakat. Faham? Itulah maksudnya golongan manusia yang tertentu. Ada berapa nanti dekat bawah panjang lebar akan dibahas. Kemudian masuk pembahasan yang pertama dalam bab zakat yang perlu kita tahu, yang wajib perlu kita tahu. Tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawashi. Dalam zakat ada 5 perkara saja yang wajib untuk dizakati. Faham? Ada 5 perkara yang wajib zakat. Iaitu yang pertama wa hiya al-mawashi. Yang pertama adalah haiwan. Haiwan yang macam mana? Mawashi yang dalam sini ni ada al-mawashi. Maksudnya haiwan ternak, haiwan ternakan yang berkaki 4. Lembu, kambing, unta. Ifan, ada mic tu? Ada. Kalau kuda wajib zakat tak? Kuda. Tak lihat. Dia berkaki 4 tapi dia tak boleh dimakan. So, tapi Apa kata tak boleh makan kuda? Awak ketinggalan zaman. Saya buah dah makan kuda. boleh lah tu Ustaz. Tu Ustaz nak makan. Yang tak boleh makan tu zebra. Boleh lah. Boleh Berkaki 4. Tak, saya tanya. Kuda tu haiwan ternakan ke haiwan tunggangan? Tunggang. Habis tu dia bukan haiwan ternak, dia yang dapat yang kena zakat tu haiwan ternakan. Tadi saya kata haiwan ternakan berkaki 4. Nanti masuk kehut jangan salah hari. Faham? Kuda dia bukan haiwan ternakan, dia haiwan tunggangan. Tak ada. Oh, awak ternak apa? Saya ternak kuda. Tak ada.
Saya ternak kambing, saya ternak lembu. Okey Ustaz. Ustaz minta maaf Ya, tanya. bang. Kalau Ustaz kata haiwan ternakan, dan tadi Ustaz juga ada sebut Ustaz dah puas makan kuda. Okey. So kalau katalah niat dia tu kuda tadi memang untuk makan, diternak kuda tu untuk dijadikan daging makanan. Macam mana tu? Dia jadi Tak, dia ternakan ke tunggangan? Tak, dia tak jadi sebab kuda dia tak masuk dalam ternakan, dia masuk dalam tunggangan, haiwan tunggangan. Walaupun dia diternak, dia tetap haiwan tunggangan. Yang wajib zakat tu 3 je. Kuda pula, lembu, kambing, unta. 3 tu je yang wajib zakat. Oh, okey, baik, fahamlah. Maksudnya yang berkaki 4 tu yang mana unta, kambing, lembu, kebau. Ya, setulah. Sapi ya. Kerbau, sapi, lembu. Tapi kalau ada orang bela badak, saya tak tahu. Badak tu saya rasa bukan haiwan akan. Nanti saya boleh cari lagi. Kalau dia bela badak sampai 40 ekor, berapa zakat dia? Kalau macam kambing, ada kambing 40 ekor, wajib zakat 1 ekor. Nanti ada pembahasan dekat bawah. Haiwan ternak yang berkaki 4. Kemudian yang kedua, yang pertama haiwan ternakan, yang kedua wal asman. Asman ni alat jual beli. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah emas dan perak. Dekat sinilah kita, dekat dekat Malaysia ni, ahli sunnah wal jamaah dia pakai Quran, sunnah, ijma', qiyas. Betul tak? Sebab kalau tak ada tu, kalau awak tak terima, contoh ada satu golongan tu dia tak terima ijma', dia tak terima qiyas. Dia nak Quran, sunnah je, Quran, hadis je. Setengah golongan al-Wahhabiyun kan, diorang tak terima, dia orang kitab-kitab jarang. Dia nak Quran, sunnah. Okey, sekarang kita tengoklah dalam pembahagian zakat ni saja. Sebab itulah dalam kita ahli sunnah wal jamaah ada namanya, contoh duit, zakat duit, harta kan. Dia kias dekat mana? Dia kias dekat asman ni. Emas perak. Sebab kalau zaman dulu fulus, duit adalah duit siling. Fulus tu duit kecil, duit recehan. Kalau yang digunakan untuk alat jual beli zaman dulu tu emas, perak. Yang kedua asman, alat yang digunakan untuk jual beli. Yang dikehendaki di sini adalah az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Kemudian yang ketiga waz-zuru', tanaman-tanaman. Wa uridu biha al-akwat. Yang dikehendaki dengan tumbuhan di sini adalah tanaman makanan yang menguatkan tubuh. Akwat. Akwat ni makanan yang menguatkan tubuh, macam padi ataupun gandum. Kalau tanaman, contoh dia tanam bunga ros. Bunga ros dia satu padang. Dia kena ke zakat? Zakat bunga tak ada. Kemudian yang ketiga, zakat yang perlu wajib zakat, wasimaru, buah-buahan. Buah pun ada zakat. Kemudian yang kelima, wa urudu tijarati, barang-barang dagangan. Cantik je ulama tu. Ulama ni dia susun kata-kata dalam kitab ni. Wa sayati kullu minal khamsati mufassalan. Penjelasan yang terperinci daripada masing-masing 5 benda ni akan dijelaskan nanti. Jadi kalau nak tahu, jangan miss. Kita akan baca satu. Ini kita cuma bagi 5 perkara yang wajib untuk dizakati. Selain 5 perkara ni tak wajib zakat. Awak simpanlah meja ni 1 guni pun awak simpan, tak kena zakat. Tak kenalah. Awak simpan power bank,
handphone, ada koleksi handphone banyak-banyak, tak kena zakat. Kecuali kalau buat bisnes baru kena. Ataupun emas, pakailah emas satu ni pun kan, tak kena zakat sebab dia pakai. Yang simpan tu kena. Nak simpan apa? Simpanlah kereta satu apa nama dia, satu padang futsal. Tak kena zakat. Sebab dia bukan barang, dia bukan dalam 5 ni. Kalau ada dalam 5 ni, baru dia kena zakat. Simpanlah helikopter banyak mana pun, tak kena zakat. Faham? Tapi tengok nanti dalam harta. Zakat tu sebenarnya apa zakat tu? Kata guru saya, kata ayah saya pun sama. Dia kata zakat ini adalah alat untuk kita membersihkan harta-harta kita. Berapa persen je diambil daripada zakat itu. Daripada harta tu berapa persen je kita ambil daripada harta kita untuk bersihkan harta kita yang lain. Tapi sungguhlah malang, ayah saya kata kat saya, sungguhlah malang kalau awak ada keinginan untuk memohon zakat. Awak nak duit kotor. Contoh ayah saya dia bagi kasar sikit. Dia kata, dia kata zakat ni adalah contoh dia, ni bukan untuk share. Ni kata-kata seorang ayah kepada seorang anak. Dia kata zakat tu awak bayangkan macam kotoran yang keluar daripada harta-harta yang banyak. Awak ada harta yang banyak, maka zakat ni adalah kotoran yang keluar. Macam dalam perut, kita makan banyak, yang keluar kotoran. Awak nak ke kotoran? Tak nak kan? So janganlah minta zakat, dia kata. Sebab masa belajar dulu kan kita belajar, tak ambil PT, kan? Tak ambil marah, kan? Usaha sendirilah. Jadi hikmah dia habis belajar tak ada hutang. Walaupun kos tinggi, belajar luar negara boh. So macam mana cara nak dapatkan biaya tu? Saya belajar pertama sekali istighosah, tu tak putus, doa, lepas tu buatlah bisnes. Jual-jual ni ke, jual tu ke, lepas tu dapat untuk beli kitab. Jadi bukanlah dengan zakat. Walaupun ada zakat untuk orang belajar agama fi sabilillah tu kan. Ibnu Sabil ke, orang miskin. Kalau student, dia boleh dapat zakat. Kenapa student boleh dapat zakat? Sebab dia tak kerja. Dia tak kerja, dia miskin. Dia masuk dalam golongan yang miskin. Student ni, kecuali student yang bisnes. Kalau kita tengok budak tingkatan 1 sampai tingkatan 5, dia tak kerja. So dia tak ada kemasukan. Bila dia tak ada kemasukan, bermakna dia miskin lah. So dia boleh dapat zakat. Kita yang ada ada kelayakan, orang kata masa tu ada kelayakan untuk memohon zakat. Nak memohon zakat tak boleh, ayah tak bagi. Dia kata tak payah, usaha sendiri. Abah lebih mampu untuk biaya kamu belajar kat sana. Walaupun kitab mahal, RM2,000, RM1,500. So simpan dapat beli. Faham? Lepas tu sekarang senang je, Google pun ada. Bukan Google, Play Store. Saya punya kitab yang dulu beli ribu-ribu harga, sekarang saya tengok dalam Play Store ada lah. Tapi lain, dia punya feel dia buka kitab dengan buka dalam Android. Cuba awak baca Quran, awak buka Android dengan awak buka mushaf, lain. Tak tahu lah, kalau saya sendiri saya rasa feel dia tu lain. Kalau baca dalam tab tu, baca 5 muka surat dah bosan. Kalau baca mushaf, sejus tak bosan lagi. Faham? Kalau kata orang-orang yang sangat menentang ahli batil, dia kata memang orang-orang ahli batil ni dibuat macam tu supaya kita kurang rasa kenikmatan dalam baca Quran. Tapi kalau kita ambil segi baik dia, kita boleh baca dalam kereta, dalam ada wuduk boleh baca Quran tu dalam kereta.
Tapi tak adalah masalah kalau kita nak baca pakai Android ataupun pakai mushaf, tapi lebih utama pakai mushaf. InsyaAllah mungkin ini saja pada hari ini. 5 perkara yang wajib untuk zakat, mawashi, lepas tu dan selanjutnya. Faham? Ada 5 perkara tu. Nanti pembahasan ni panjang, lebar. Kita akan sambung sikit. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu di kulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Dah ada listing. Ada lagi. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fatub alayna taubatan taghsil kulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilali ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fadlaw wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli.